Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada yang sudah lama setia dan kepada yang baru di dalam channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan jutaan ribuan terima kasih. Masih ramai yang bercakap berkaitan dengan cerita titah Edendum. Kepimpinan pembangkang sudah mengeluarkan kenyataan, bahkan daripada pihak-pihak yang berkepentingan pun sudah mengeluarkan kenyataan. Setelah Anwar Ibrahim dituduh, kerajaan dituduh menyembunyikan titah Edendum. Nah, ini satu pengakuan yang paling kita nantikan, yaitu pengakuan daripada Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, menurut PM Anwar, akhirnya Perdana Menteri buka cerita titah Edendum. Tak pernah disorot, tapi ini yang berlaku. Perdana Menteri menepati kata-katanya sebelum ini yang hanya akan mengulas perihal titah Edendum selepas Mahkamah Rayuan memberi kata putus. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengakuan mengejut mendedahkan bahawa Peguam Negara ada menerima surat titah tambahan diraja dari Istana Pahang. Namun beliau menegaskan ia bukan dihantar kepadanya maupun kepada ahli lembaga pengampunan. Menurut Anwar, selepas surat itu diterima, Agong telah pun bertukar dan Peguam Negara menyerahkan surat itu kepada Istana Negara bagi membolehkan Agong yang baharu, Sultan Ibrahim, membuat keputusan. Surat itu dihantar kepada Peguam Negara, bukan kepada saya, bukan kepada ahli lembaga pengampunan. Dan Peguam Negara kemudian bila Agong ganti, diserah kepada Istana Negara kerana Agong yang pengerusikan lembaga pengampunan. Itu keadaan dia, bukan kita sorok, katanya menurut Malaysia Kini semasa berucap di program Muhibah Madani. Anwar menambah, dalam satu mesyuarat yang dihadirinya, Peguam Negara telah menasihatkan Agong terlebih dahulu bahawa baginda mempunyai budi bicara mutlak untuk membuat keputusan. Tetapi keputusan itu mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan, bukan di luar mesyuarat tersebut. Nah, setelah Anwar Ibrahim dituduh, setelah Anwar Ibrahim dan kerajaan dituduh menyembunyikan titah Edendum, akhirnya ini pengakuan Anwar yang mengejutkan ramai. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, Najib ada harapan ataupun tiada harapan? Apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ramai rupanya bercerita tentang titah Edendum. Ini sudah pasti menjadi satu cerita yang panas, satu cerita yang amat panjang kerana melibatkan bekas Perdana Menteri yang kini, Najib Razak, yang kini dalam penjara Kajang, ditahan menjalani hukuman penjara, dan di dalam titah Edendum menyebut tahanan rumah untuk Najib. Sudah pasti perkara ini menjadi satu bualan ramai orang, terutamanya kepada penyokong Najib yang mahu Najib dibebaskan. Saudara-saudara, adakah pihak-pihak berkepentingan yang cuba untuk menyembunyikan titah ini ataupun cuba untuk mematahkan langkah agar Najib dapat menjalani tahanan rumah? Adakah pihak-pihak ini akan dikenakan tindakan? Nah, saudara-saudara, saya pun tidak pasti siapa pihak berkepentingan ini, tetapi ini satu keputusan, satu artikel berita daripada Malaysia Kini
Peguam mohon Majlis Raja-Raja bincang keingkaran Perdana Menteri. AG akui titah edendum. Peguam senior Muhammad Hanif Katri Abdullah memohon Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan keingkaran Perdana Menteri dan Peguam Negara sebelum ini mengakui kewujudan titah edendum berkaitan bekas PM Najib Razak. Hanif mempersoalkan mengapa sebelum ini PM berdiam diri dan tidak mengakui kewujudan titah edendum. Sedangkan katanya Anwar pada 21 April 2024 dilaporkan mengakui telah berjumpa Peguam Negara ketika itu Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh, namun mengatakan titah di luar mesyuarat lembaga pengampunan adalah tidak sah. Mengapa pada masa itu tidak diakui oleh Anwar bahawa titah edendum adalah wujud? Walaupun pada masa itu kerajaan tidak mahu menerima kesahihan sekalipun, mereka wajib mengakui kewujudan. Rakyat Malaysia telah dibazirkan masa, tenaga, telah dimasukkan dalam kekeliruan berkaitan isu titah edendum kerana kerajaan berdiam secara salah. Jadi adakah dengan ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Peguam Negara AG perlu dipecat ataupun mereka mempunyai risiko untuk hilang jawatan dan dikenakan tindakan? Nah, saya tidak pasti berkaitan dengan ini. Tapi apa yang pasti, bagi saya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Peguam Negara mustahil untuk mereka melakukan satu pelanggaran kerana ini melibatkan titah edendum. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu cerita panas. Di saat usia Tun Mahathir yang sudah masuk ke tahun 100, usianya yang sudah menghampiri 100 tahun pada tahun 2025 ini, mungkin ada yang mulai tertanya-tanya, adakah Tun Mahathir kini sudah nyanyuk? Kalau nak cakap kritikal, Tun Mahathir masih sihat. Kita dapat lihat Tun Mahathir bergerak ke sana ke sini, bahkan masih mengeluarkan kenyataan di media. Tapi saudara-saudara, nak cakap Mahathir kritikal dalam keadaan politik, rasanya mungkin boleh juga dikatakan begitu, kerana hari ini saja Anwar Ibrahim sebagai PM, Mahathir pula tiada parti dan sudah kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini Tun Mahathir telah membuat kenyataan bahawa anak kepada bekas Perdana Menteri Pak La ataupun Abdullah Badawi telah ada satu conversation di antara anak Pak La dengan anak Mahathir. Perbualan itu berbunyi seperti ini. Anak Pak La berkata, giliran kami untuk mencuri. Nah, ini adalah menurut cerita Tun Mahathir. Akhirnya ini pengakuan daripada anak Pak La. Saudara-saudara, giliran mencuri, anak Pak La nafi tuduhan Dr. Mahathir. Adakah dengan ini Mahathir sudah nyanyuk, sudah hilang ingatan kerana telah mengeluarkan kenyataan yang salah? Kerana menurut anak Pak La, beliau menafikan tuduhan Mahathir. Anak kepada Abdullah Ahmad Badawi menafikan memberitahu anak Dr. Mahathir bahawa gilirannya telah tiba untuk memperkayakan dirinya menggunakan kedudukan bapaknya sebagai PM. Saya menafikan sepenuhnya. Saya tidak pernah berkata sedemikian. Dan saya juga tidak melakukan perkara sedemikian, kata Kamaluddin Abdullah dalam catatan IG lewat malam tadi. Artikel bertarik 12 Januari. Mahathir jelas sangat kecewa dan sangat marah dengan banyak perkara terhadap ramai orang, katanya.
Kamaludin bagaimanapun tidak membalas serangan Mahathir dan sebaliknya menyeru orang ramai mendoakan bekas PM itu yang akan mencecah usia 100 tahun. Yang terbaik yang boleh kita lakukan ialah mendoakan kesejahteraannya dan berharap pada usia senjanya dia mendapat ketenangan dengan dirinya sendiri. Jumaat lalu Malaysia Kini melaporkan bahwa Mahathir mendakwa bahwa dia terkejut apabila mengetahui daripada anaknya tentang perbualan yang didakwa dengan anak Abdullah. Mereka penggantinya percaya semasa saya menjadi PM, saya menyalahgunakan kuasa dan korup. Anak Abdullah memberitahu anak saya, sebelum ini giliran kamu, sekarang giliran kami. Giliran untuk apa? Untuk mencuri uang. Saya terkejut, katanya. Nah, saudara-saudara yang amat saya hormati, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini keluarga bekas Perdana Menteri Pak La bersama dengan anaknya akan menyaman keluarga Mahathir? Nah, saudara-saudara, kalau disaman agak-agak berapa ratus ataupun bilion. Saudara-saudara, akhirnya Mahathir pula didoakan agar mencari ketenangan di dalam dirinya. Apa komen Anda?